Yo guys, and welcome to my video. Finally, MacBook M2 sampai dekat tangan aku. That is MacBook Pro 2022. So MacBook ni actually baru je sampai dekat Malaysia. Should you get it? And kenapa aku ambil benda ni? Sebab aku nak try the newest processor daripada Apple, second generation, that is M2. Kita dah ada M1, lepas tu M1 Pro, and then M1 Max, M1 Ultra, bermacam-macam lagi. Tiba-tiba keluar pula M2. M1 Max Ultra tu baru keluar kot. Tiba-tiba keluar M2. So powerful ke benda ni? Kita nak check out sendiri. And aku pun curious, apa beza yang M1 dengan M2, kan? Alright, without wasting any more time, sebab kita dah tengok keynote dah lama dah untuk Apple punya products, and tak sangka dia akan keluarkan masa Apple punya WWDC. Usually tak ada, usually software je. Jom kita unbox terus. Alright, macam yang korang tengok dekat sini, this is a classic MacBook Pro ataupun MacBook Air kind of unboxing experience, ataupun jenis kotak dia yang dipakai dekat sini. Dia actually still lagi dibungkus dengan plastik untuk tak nak bagi orang tengok ataupun tak nak bagi orang buka sesenang hati. So kau kena buka je plastik ni macam biasa. Lepas tu kau angkat kotak ni, terus kau akan nampak that MacBook Pro 2022 yang menggunakan prosesor M2. Tapi ni kita ketepikan dulu and kita tengok dia punya apa yang ada dalam kotak. That is dia punya USB Type-C kepada Type-C. Dekat sini memang ada, tapi dia tak braided tau. So yang Pro version kali ni dia tak braided. Lepas tu dia akan bagi charging brick sekali, that is 67 watt. Normal charger je kalau ikutkan, tak fast sangat pun kalau ikutkan lah. Tapi macam biasa Apple still akan bagi 2 pieces style of charger untuk korang adapt bila korang pergi dekat luar negara. Very thoughtful dekat sini daripada Apple. And macam biasa korang tahu kan, bila beli MacBook mestilah dia punya Apple sticker akan matching sekali dengan MacBook yang kau beli tu. Contohnya dekat sini aku beli MacBook yang Space Grey, kau akan dapat stiker Space Grey. Lepas tu kita akan terus buka je, unwrap je kita punya MacBook Pro kali ni. So dekat sini kau akan nampak warna unibody yang ada dekat MacBook Pro, that is Space Grey yang aku dah pilih. It looks really beautiful. Kalau ikutkan MacBook yang aku tengah pakai sekarang ni adalah MacBook Pro 2021 menggunakan M1 Pro. Yang tu warna dia adalah silver, yang ni adalah Space Grey. So aku back dengan Space Grey guys. Woo! So macam mana dia punya looks, dia punya design, dia punya kenipisan itu still and all untuk aku bila tengok ataupun beli laptop baru. Walaupun aku dah ada banyak dah MacBook macam ni dekat aku punya studio. So, macam mana dengan MacBook ni? Apa yang bezanya daripada previously, ataupun ada differences ke daripada previous MacBook 13 inci? Ya, kalau kau nak tahu, ni bukanlah MacBook yang gantikan MacBook 14 inci. Okay, ada orang salah anggap yang MacBook ni akan gantikan yang 14 inci yang ada noise tu, sebab yang ni tak ada noise tau. Yang ni actually just a refresh of a 13 inch MacBook Pro. So yang first mula-mula sekali launch masa dengan M1 tu, this is yang akan gantikan benda tu, ataupun pada tahun 2020. So the design is the same, dia punya screen pun lebih kurang sama je. And aku akan talk through dekat korang apa yang baru dengan MacBook Pro 13 inci ataupun 13.3 to be specific. Okay, first of all kita nak cakap dia punya processor dulu. Apa beza processor M2 daripada processor M1 dulu? Kalau korang nak tahu, untuk processor M1 dulu dia akan ada a few things yang tak pro sangat kalau diikutkan, tapi dia laju. Dekat M2 kali ni dia still pakai 8 core punya processor ataupun 8 core punya CPU, dan juga dia punya neural engine pun sama juga, still 16 core untuk sebuah MacBook M2 ni. Yang lainnya daripada M1 adalah dia punya GPU. Kali ni kita akan dapat extra 2 core daripada M2 ni, sebab yang previous version ataupun M1 dia pakai 8 core untuk GPU, tapi kali ni kita dapat extra 2 core, dia jadi 10 core GPU. Make sense, sebab kalau orang nak edit video atau nak buat graphics akan feels a lot faster and a lot smoother daripada previously. And dia punya grafik punya performance ataupun dia punya benchmark pun jauh beza daripada M1. So benda tu sangat-sangat bagus dekat sini. And kalau korang nak tahu juga, kali ni M2 kita dah ada video encoder untuk ProRes tau, sampai 8K. So untuk M1 tak ada. So untuk orang yang memang nak edit video, this one akan membantu sangat-sangat untuk render video. It takes a shorter time daripada korang pakai M1. So untuk orang yang memang nak sentiasa output video and nak rasa laju lagi, patut upgrade kalau nak rasa performance upgrade dekat sini. Other than that, korang boleh nampak dekat sini a usual 13.3 retina display yang boleh pergi sampai hampir 2K punya resolution. Still bagi aku macam okay lah untuk tengok, tapi dia punya brightness still sampai 500 nits je.
bagi aku macam tak ada masalah pun. Tapi kalau comparekan dengan aku punya daily driver sekarang, that is 14 inci punya MacBook Pro 2021, aku lagi suka yang tu. Walaupun aku kata dia punya laptop kali ni dia tak ada notch tau. So bila dia tak ada notch, sepatutnya rasa macam a bit more convenient lah kan, tak ada isu macam tu. Tapi benda ni actually membuatkan aku rasa macam outdated. In my honest opinion, memang rasa macam outdated bila kau dah pakai yang ada notch, and the screen a bit brighter, lagi tajam nak tengok. Ataupun mungkin aku dah dipukau oleh Apple kali ni. Aku pun tak tahu. Okay, next one kita akan cakap pasal dia punya touch bar. Aku actually rindu tau touch bar ni, sebab ada a few things yang aku suka dengan touch bar ni, that is dia punya animation. So kalau korang memang suka sangat-sangat animation dekat touch bar ni, you will miss this thing. And aku boleh katalah, boleh cakap memang rindu sangat-sangat untuk scrolling, untuk tengok animoji, untuk tengok emoji, aku untuk tengok slider bar tu. Aku tak tahu kenapa Apple still tak buang, sebab ramai orang tak suka. Tapi if you want a touch bar, akan ada MacBook Pro yang 13 inci ni. Termasuk MacBook Air tak ada. Yang Pro yang ni je ada. Yang lain semua pakai function keys yang physical tu. And aku nak beritahu satu benda lagi, korang dah boleh upgrade daripada 8GB sampai 24GB of RAM. Ya, sebelum ni kita ada just option untuk 16GB je. Tapi yang ni memang still start daripada 8GB. Kenapa Apple still start 8GB untuk laptop yang aku kata perlukan processing power ataupun memang guna untuk khas edit video macam aku cakap tadi, tapi bukanlah macam advance sangat untuk beginner kan, untuk buat video YouTube macam aku ni. Sesuai lah kan untuk ada encoder macam tu. Bagi aku, daripada korang upgrade yang sampai 24GB RAM tu, better pergi dekat MacBook Pro yang ada Mac M1 Pro. Mungkin kau akan cakap macam M1 ni rasa macam dah outdated bila dah keluar M2. Betul tak? Actually tak. Dia still powerful daripada M2 yang ada dekat sini untuk ada processor pakai M1 Pro and M1 Ultra, and on M1 Max still lagi power daripada processor ni. Kita cuma tunggu yang version M2 je. Sekarang ni memang tak ada lagi. Korang jangan pergi beli pula M2 ni lepas tu jual yang ada M1 Ultra, M1 Max tu. Jangan buat kesilapan dekat sini. Other than that, dia punya CPU still dapat cooling daripada kipas. Yang ni memang ada. Untuk MacBook Air tak ada tau. So untuk MacBook Pro ni memang ada satu je dekat sini. So dia tak cooling kan, dia tak ada GPU external kan, ataupun berasingan macam yang ada dekat 15 inci tu. Tapi yang ni pakai satu, at least ada untuk sejukkan kalau tengah buat intensif punya task. Dan kata Apple juga yang MacBook ni dapat bertahan sampai 17 jam untuk web browsing. Aku tak berapa nak percaya sangat. So tunggu aku punya review, tengok macam mana, sama ada dia berjaya sampai 17 jam ataupun tak. Aku rasa macam like 9 hours je usually lah, sebab dia macam adjust dia punya brightness and everything. No, we will test it out. Apa yang pasti yang aku boleh beritahu dekat korang dekat sini adalah dia punya speaker. Yes, it's a speaker yang sedap tau. Tapi bagi aku, MacBook Pro 14 inci tu lagi sedap daripada MacBook Pro yang 2022 ni ataupun Mac M2 ni. Main reason is yang ni like literally macam tak ada bass sangat, and dia punya sound quality ada, memang quality, tapi aku rasa yang aku punya lama tu lagi best nak dengar berbanding dengan yang ni. Korang jangan salah faham, aku bukannya kritik untuk kata benda ni buruk. It's really a good speaker. Cuma bila comparekan dengan yang tu, yang ni less appealing bagi aku. And actually aku sukalah bila tengok design MacBook macam ni, saya dapat nampak yang dia kekalkan design yang sangat futuristic, nipis, and dengan bantuan prosesor yang kecil tu juga buatkan laptop ni nampak sangat-sangat menarik bagi aku. Ada juga benda yang korang perlu tahu. Contohnya macam dekat sini, dia still ada 3.5mm headphone jack, and then dia punya Thunderbolt 3 port. Lepas tu USB 4. Dekat sini support dekat belah kiri je. Dan aku nak complain sikit pasal dia punya Pro version. Okay, so untuk MacBook kali ni, dia hanya ada 2 port ni saja untuk connect korang punya accessories lah, ataupun korang punya display ke, korang punya apa, ada accessories yang korang guna. Dia ada 2 ni je. So korang kena pakai extender. And aku tak berapa nak prefer sangat. Lepas tu korang mungkin akan perasan satu benda kalau korang ni seorang content creator, that is SD card tak ada dekat sini. So tu yang menghalang aku sebenarnya. And aku terpaksa pakai dongle macam biasa. What year is this nak sebut pasal dongle lagi? And korang perasan tak? Dia actually tak ada MagSafe charger tau. Dia tak ada MagSafe charger dekat sini. Aku pun tak tahu kenapalah dia boleh buat macam ni, kan?
So itulah aku punya brief unboxing and experience pakai MacBook Pro M2 2022. Aku actually suka tau MacBook ni. Aku tak ada masalah nak guna. Cuma bila aku nak on the go and nak cepat, rasa macam perlu bawa dongle tu, and aku perlukan power yang lagi hebat lah. And nantikan aku punya review untuk MacBook M2 ni. Alright guys, untuk MacBook kali ni dia jual starting harga RM5,699. Bagi korang mahal tak? Bagi aku macam a bit pricier untuk laptop yang orang kata base model. At least macam RM4,500 dah cukup-cukup nice dah. Walaupun dia ada macam kipas sikit kan, lebih extra daripada MacBook Air, still aku rasa macam it's a bit over lah. Alright guys, macam biasa, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!